Okay, kita habis sebelum ni sampai example of electricity in our daily life. So, cikgu dah pernah tunjuk kepada kamu berkaitan dengan fenomena untuk lightning. Okay. So, disebabkan oleh elektron tersebut, dia bergerak daripada negative charge pergi kepada positive charge, sebab itu kamu akan nampak lightning. Okay. So, untuk mengelakkan daripada rumah kamu disambar oleh kilat, okay. So, kita akan pasang apa dekat bahagian rumah? Tolong respon. Sebelum ni kamu belajar. Kita akan pasang apa dekat bahagian rumah untuk mengelakkan daripada rumah kamu disambar kilat? Lightning conductor. Okay, lightning conductor. Okay, yang ini lightning conductor. Okay. Okay, baik. So, kita teruskan lagi dengan berkaitan dengan electric current. Okay, arus elektrik. Okay, electrical appliance require electric charge to operate. Setiap daripada aplikasi-aplikasi untuk berkaitan dengan elektrik, dia memerlukan kepada charge untuk elektrik supaya dia boleh berfungsi. Contohnya macam torchlight. Torchlight kamu dia nak keluarkan cahaya, so dia perlukan kepada electrical charge. So macam mana cara nak memastikan bahawa torchlight tersebut akan berfungsi? Kamu nak mengalirkan elektrik dia macam mana? Tolong respon. Kalau torchlight, kita akan buat apa untuk torchlight tersebut? Hello, torchlight. Macam mana cara kita nak pastikan lampu tersebut akan menyala? Cikgu seorang je yang cakap ni. Hello. Torchlight. Macam mana cara kita nak pastikan torchlight tersebut akan menyala? Apa dia? Tekan butang kat torchlight tu. Tekan butang kat torchlight. So, kalau kamu tekan butang kat torchlight tapi kamu tak masukkan sesuatu benda dekat bahagian dalam torchlight, macam mana? Bateri je tu. Ya, betul. Bateri lah. Maksudnya bateri itu yang akan provide untuk electricity. Okay, bateri tersebut ada positif dan juga negatif terminal di mana kamu akan sambung dekat bahagian dalam torchlight. Bila kamu on saja, so bateri tersebut yang akan connectkan electricity di dalam torchlight tersebut. Okay. Okay, baik. Energy is needed for the electric charge to flow can be generated from the source such as electrical generator, dry cell and solar cell. So contohnya adalah macam dry cell ni lah, bateri lah. Dry cell, solar cell, contohnya dekat bahagian calculator yang dia tak gunakan bateri. Calculator tersebut dia gunakan solar cell. So dia akan charge daripada bila kamu kenakan cahaya matahari dekat bahagian calculator tersebut, so dia akan generate untuk electricity di mana kamu boleh gunakan calculator tersebut. Okay, solar cell. Okay, solar cell. Electrical generator. So electrical generator ni contohnya macam kincir angin dia nak generatekan electricity. Okay, so dia akan menggerakkan kincir angin tersebut untuk generatekan electricity. Okay, so itu adalah sumber-sumbernya untuk memastikan bahawa elektrik akan dapat dialirkan. So seperti contoh torchlight tersebut tadi, dry cell tu lah yang penting. Kalau tak ada dry cell ataupun bateri, so torchlight kamu tak akan berfungsi lah. Kamu tekanlah on off macam mana pun, masih lagi tak boleh on untuk torchlight tersebut. Kita perlukan kepada sumber untuk mengalirkan elektrik tersebut. Sumbernya adalah dry cell. Okay, baik. Seterusnya, to study the relationship between electric charge and electric current. Okay, charge dan juga electric current. So kita akan gunakan Van de Graaff generator. Kejap. Van de Graaff generator ni ada tak gambar dia? Atas siap. Okay, yang ni. Okay, siapa pernah tengok cerita Mr. Bean yang dia pegang Van de Graaff generator ni? Yang gambar ni, dalam gambar ni. Tolong respon sikit. Ada siapa pernah tengok tak cerita Mr. Bean? Yang dia ada pernah tengok. Pernah tengok kan? Tiba-tiba rambut dia. Tiba-tiba rambut dia kan. Okay. Cuma si Mr. Bean tu yang pelik sikit. Dia pegang rambut Mr. Bean jadi apa? Kembang. Rambut Mr. Bean kembang. Kamu tengok tak cerita Mr. Bean ni? Bila dia pegang rambut Mr. Bean tu jadi apa? Tak ingat tu. Jadi ke atas. Ke atas. Kamu tak tengok cerita ni. Kalau orang lain pegang, kalau nanti kamu
bila dah habis kelas ni balik, kamu tengok balik yang episod yang Mr. Bean tu dia pergi pameran sains. Dekat bahagian yang Venn diagram ni Venn diagram ni kita panggil Venn diagram generator. Venn diagram ni diambil daripada nama orang, Venn diagram. Generator ni generator untuk menghasilkan electricity lah. So Venn diagram ni function dia adalah untuk kita akan hasilkan charge. Okay, akan hasilkan charge. Charge ada dua, positif ataupun negatif. Kalau kamu tengok dalam cerita Mr. Bean tu, orang biasa dia pegang globe tersebut, macam globe lah, dome, kita panggil dome yang bulat ke atas tu. Dia pegang, so rambut dia akan naik ke atas. Okay, pegang rambut dia akan naik ke atas. Itu kalau dalam cerita Mr. Bean lah. Okay, tapi kalau Mr. Bean pegang, rambut dia tak naik. Dalam cerita tu rambut dia tak naik. Tapi lepas tu apa terjadi? Oh, dia punya tangan tu terlekat cikgu. Ya betul. Bila dia pegang benda, tangan terlekat. Bila dia jalan je, ada perempuan tu dia pakai apa, macam gaun ke apa ke, terselak tu gaun dia naik ke atas. So, dia nak menunjukkan kat situ bahawa Mr. Bean ni dia macam pelik sikit lah. Tapi dalam cerita tu macam tak logik lah. Patutnya kalau pegang, suppose ni rambut akan naik ke atas lah. Okay? Tapi dia nak tunjukkan Mr. Bean tu macam dia alien kan. Dia datang daripada angkasa lepas ke apa ke. So, dia pelik sikit, so dia pegang tak jadi apa-apa. Tapi bila dia lalu sahaja, berlakunya elektrostatik. Maksudnya bila dia pegang, melekat. So elektrostatik berlakulah, di mana kalau benda yang Mr. Bean tu pegang, dia melekat, maksudnya charge tersebut berbeza ke sama? Respon? Dengan benda yang dia pegang tu? Beza. Berbeza, sebab itulah dia melekat. Okay? Contohnya macam itulah. Okay. So Venn diagram generator ni adalah untuk kita dapat tengok apa dia ni, sesuatu situasi bagi elektrostatik. Okey, di mana charge tersebut akan terhasil. Okey, baik. So okey, Venn diagram ni macam mana cara dia berfungsi? Kamu tengok dalam gambar ni. Venn diagram ni dia akan ada dia akan ada plug Venn diagram ni akan ada plug. Okey. Sekejap. Okay, akan ada plug. Kita akan sambungkan dengan power supply lah contohnya. Kita on kan power supply tersebut. On power supply tersebut. So, dekat bahagian dalam Venn diagram ni, dia akan ada roller. Ni dalam bahagian dalam ni ada roller. Dan juga dia akan ada belt. Roller. Dan juga belt. Belt tu tali pinggang. Roller tu adalah pemusing. So, tali pinggang tersebut akan berpusing dengan roller tersebut. Okay. Bila kita on, tali pinggang ni akan berpusing dengan roller. So, untuk permulaan, sebelum kamu on sahaja Venn diagram ini, cikgu nak tanya, kita dah belajar sebelumnya, kelas sebelumnya, sesuatu objek, kalau apa-apa sebelum berlakunya friction, charge untuk sesuatu objek tersebut macam mana? Tolong respon. Neutral. Neutral, good. Maksud neutral adalah apa? Charge positif dengan negatifnya adalah Equal. sama. So sebelum kita on, negatif positif dia sama. Negatif positif dia sama. Negatif positif dia sama. Okey. 3 negatif, 3 positif. Okey. So Venn diagram ni bila kita on saja Venn diagram, yang bahagian belt ni belt tu adalah tali pinggang. Sorry cikgu ni bab-bab melukis ni memang fail sikit lah. Okay, kamu bayangkan je lah. Belt ni macam tali pinggang ataupun macam getah tali pinggang. Okay. Dia stick dengan bahagian roller. Ni roller. Okay, pemusing Belt dengan roller. Roller dia akan pusing, dia akan memusingkan belt tersebut. Bila pemusingan di antara belt dengan roller ni akan menghasilkan friction. Geseran. Okey, bila dia on sahaja, belt dengan roller ni dia bergeser di antara satu sama lain, dia akan menghasilkan friction, geseran. So bila geseran berlaku, fenomena apa yang akan berlaku? Tolong respon. Apa akan berlaku dekat bahagian Venn diagram ni kalau geseran berlaku? Ingat lagi tak kita pernah bincang sebelum ni, kalau geseran berlaku bermaksud akan berlaku? Hello, akan berlaku apa? Hello. Kalau geseran berlaku akan berlaku apa? Tadi neutral. Kalau geseran berlaku baru maksud akan berlaku apa? Dalam 26 orang ni seorang pun tak ada jawab ke?
Dia dah buka mic dia tu. Akan berlaku apa? Hello, 26 orang. Seorang pun tak ada jawab ke? Bila ada friction, ni yang contoh tangan cikgu, permulaan neutral. Cikgu gesek-gesek ada friction berlaku. So, Ni cikgu, ya. negatif charge akan macam beralih Okey, negative charge akan bergerak maksudnya negative charge akan beralih. Maksudnya akan berlaku imbalance charge. Kataan tu yang kamu tak dapat Sekejap. Bila berlakunya friction, so akan terhasilnya imbalance. Okey, ketidakseimbangan charge. Imbalance charge ni lah fenomena untuk elektrostatik yang kamu belajar. Okey. Bila belt dengan roller ni dia bergeser di antara satu sama lain friction, dia akan menghasilkan imbalance charge di mana positif dan negatif dia tak balance dah. Okey. Tadi yang sebelum kita on ni positif dia 3, negatif dia 3 contoh. Okey, neutral. Tapi bila kita on saja belt tersebut bergerak, so friction berlaku, imbalance charge akan berlaku. Okey, di mana charge tersebut dia tidak akan balance. Okey. Di mana bila kita on sahaja charge tersebut tak akan balance. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, Earth sebelum ni kita dah belajar kat bahagian rumah tu, Earth charge-nya apa? Sebab Positif. Positif. Good. Earth charge-nya positif. So yang charge positif dia akan menarik charge apa daripada Van der Graaf ni? Respon? Negatif. Ya, betul. Negatif. So yang negatif ni, negatif ni, dia akan mengalir ke bahagian dalam wire, pergi ke arah Earth. Maksudnya kita akan bumikan dia. Negatif akan dibumikan. So yang akan berkumpul dekat bahagian dome ini adalah charge apa? Tolong respon. Positif. Positif. So charge yang akan berkumpul dekat bahagian dome adalah charge positif. Ya. Banyak iaitu kumpul kat bahagian sini charge positif. Okey. So, cikgu nak tanya. Kalau kamu sebelum kamu pegang dome untuk Van der Graaf ni, kamu pergi, katakanlah kamu pergi pameran sains ke apa ke, ada Van der Graaf generator, ada dome kat bahagian atas, ada kubah, ada benda bulat kat bahagian atas kan. Okey. Sebelum kamu pegang benda bulat kat bahagian atas ataupun dome tersebut, charge kamu adalah charge apa? Respon? Charge badan kamu. Apa dah? Neutral. Positif dengan negatif kamu adalah sama, neutral lah. Okey, pegang. Pegang dome tersebut. Cikgu nak tanya, dalam cerita Mr. Bean bila pegang, apa jadi kepada bahagian tubuh badan kamu? Respon? Tadi? Tertarik. Tertarik. Terlekat. Menarik. Tak. Bila kamu tengok cerita Mr. Bean, bila dia pegang, apa yang fizikal yang berlaku dekat bahagian badan orang yang pegang tersebut? Tadi kamu jawab. Rambut dia. Rambut dia akan rambut dia akan jadi apa? Termengerbang. Okay. Rambut dia akan terpacak. Dia pegang, rambut terpacak. Cikgu nak tanya, adakah semua rambut terpacak? Respon? Adakah semua bila kamu pegang semua rambut terpacak? Kita tak pernah tengok cerita tersebut. Tak kot. Okay. Ya betul. Tak juga. Okey. So bila kamu pegang, rambut terpacak. Sekarang ni tadi yang kita bincang, bila kita on dekat bahagian dome ni banyaknya charge apa? Respon? Positif. Okey, bila kita on charge yang banyak dekat bahagian sini positif. Bila kamu pegang, rambut terpacak. Bermaksud rambut yang terpacak tu charge apa? Negatif. Negatif dengan positif tertarik ke menolak? Tertarik. Okey. So sekarang ni kamu pegang dome. Kamu ni ada charge positif dengan negatif kan? Kamu pegang dome. Okey, rambut ada certain rambut yang terpacak. Yang rambut terpacak tu charge apa? Oh, dia positif cikgu. Positif. Sebab apa positif? Sebab dia macam tolak. Betul. Bermaksud bila kamu pegang dome tersebut, charge positif dia rambut ni akan menolak, dia tak nak tertarik dengan bahagian dome tersebut, dia akan naik atas.
yang mana yang positif akan naik atas. Tapi tak semua rambut akan naik ke atas. So rambut yang tak naik ke atas tersebut charge apa? Rambut yang tak naik ke atas, dia stay saja. Charge Negatif. negatif. Ya, betul. Rambut terpajak positif, rambut yang still maintain saja adalah negatif. Faham ke tak? Faham. Faham Faham Okay. So itu adalah function untuk Venn diagram generator. Okay. Di mana bila kita rollkan sahaja belt tersebut, okay, kita akan nampak dekat bahagian dome ini akan terkumpulnya positive charge. Disebabkan apa? Negative charge semua mengalir dekat bahagian earth. Dia dibumikan sebab bumi bersifat positif. So positif akan menarik charge-charge negatif daripada Venn diagram generator. Dengan syarat Venn diagram generator ni kena on dengan syarat belt dan juga roller ni kena bergeser di antara satu sama lain. Kalau tak bergeser, bermaksud charge tersebut dekat bahagian Venn diagram ini adalah neutral sahaja. Kalau bergeser sahaja barulah jadi imbalance charge. Charge yang tidak balance. Okay? Yang menyebabkan negatif akan mengalir ke bahagian. Okey, cikgu nak tanya kat sini. Satu lagi benda saya nak tanya. Katakanlah ini Venn diagram generator. Kita dah on. Kat sini kumpulnya positif. Tiba-tiba cikgu ambil satu globe yang metal. Okey, cikgu ambil globe. Ni sifat dia metal. Cikgu dekatkan dengan bahagian dome ni. Okey, globe ni, benda bulat ni, dibuat daripada metal, cikgu dekatkan dengan bahagian dome untuk Venn diagram generator. Agak-agak apa akan jadi? Respon? Ke tak tahu apa benda jadi? Hello? Ni kamu semua ni dalam kelas ke ataupun pergi minum air ke, pergi tidur ke apa ni? Ada je. Ada, okey. Bila cikgu dekatkan metal dengan bahagian dome ni, agak-agak kamu apa terjadi? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tahu, tolong respon sikit. Tak tahu kan? Okey. Tahu. Bila kita dekatkan bahagian metal dengan bahagian dome ni, dia akan ada spark. Spark. Tahu spark? Macam lightning. Macam nampak macam kilat. Elektrostatik cikgu? Ya, elektrostatik. Dia macam ada elektrostatik. Okey. Bila kamu dekatkan bahagian metal ni, bahagian dome ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Sebab apa boleh berlakunya macam ada lightning? Okey, macam ada lightning apabila kamu dekatkan metal ni dengan bahagian positif. Kita dah pernah belajar kelas sebelum ni untuk lightning. Macam mana lightning boleh berlaku? So dia lebih kurang macam ni. So tolong respon sikit. Bila kita dekatkan metal ke bahagian sini, kenapa kita ada nampak macam ada lightning yang mengalir daripada metal ni pergi kepada bahagian dome ni? Respon? Metal tu Sebab negatif. metal nak tu pergi dekat positif. Metal tu nak pergi pada positif. Metal tu ada charge apa? Negatif. Negatif. Ada Ya, charge betul. negatif. Ya, betul. Charge negatif. So lightning yang bergerak itu adalah charge positif ke charge negatif? Respon? Negatif. 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 Bagus. So lightning tersebut dia bergerak daripada metal ni pergi ke dome ke dome pergi ke metal? Respon? Metal pergi ke dome. Metal pergi ke dome. Okay. Bahagian metal ni dia kalau kamu tak dekatkan sebelum ni pun dia charge dia neutral, ada positif ada negatif. Cuma bila kamu dekatkan, yang negatif tu akan tertarik dengan bahagian positif sebab kat sini banyaknya terkumpul positif. So kamu akan nampak macam ada spark ataupun macam ada lightning. Okay, macam ada kilat. Okay, so ini adalah fenomena untuk elektrostatik. Okay, apabila Venn diagram generator ni kamu on, so positif akan terkumpul dekat bahagian sini. Faham ke tak? Respon? Faham. Okey, boleh Faham Okey, baik. Seterusnya. Okey, so untuk Venn diagram generator dia ada guna galvanometer. Sekarang ni cikgu nak tanya sikit. Setakat daripada form 1 sampai form 2 yang kamu belajar ni, tak kisahlah sains ke ataupun RBT, kamu pernah
pakai apa dia ni, buat eksperimen ke apa, pernah pakai ammeter tak? Belum respon? Pernah tahun lepas. Tahun lepas ada eksperimen yang gunakan ammeter. Apa function ammeter? Apa Untuk function kira ammeter? voltan. Untuk kira voltan? Astaghfirullahalazim. Kuantiti elektrik. Quantity electric. Kuantiti electricity. Quantity electricity. Okey. Yang lain Power. ada power. Astaghfirullahalazim. Menjawab dia kamu Ammeter adalah untuk kita measure, kira current. Arus. Kira arus. Okey. So, kira arus tersebut dalam unit ampere. Okey, kejap current yang kita belajar lah. Current arus kan. Okey. So, itu adalah ammeter. Dan tahun lepas juga, untuk subjek sains, pernah guna tak voltmeter? Tolong respon. Voltmeter. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak Tak pernah dengar. Oh, kamu Tak tak nak pernah. guna lagi lah. Susah juga macam ni. Sebab kita ni, cikgu ni tunjuk depan-depan ke kamu. Okey, ni adalah ammeter, ni adalah voltmeter, baru kamu faham. Contohnya dalam gambar ni. Dalam gambar ni, kalau ada simbol V, maksudnya itu adalah ammeter ke voltmeter? Kalau dah V, voltmeter lah. Okey. Meter. Okey, voltmeter So, voltmeter yang adalah gambar ini, di mana voltmeter adalah untuk kita measure, untuk kita kirakan voltage, voltan. Okey, voltage. Ammeter nak kirakan current, arus. Voltmeter nak kirakan voltage. Okey? Tak apa, nanti dengan lebih lanjut nanti kalau kita dah masuk kat sekolah nanti cikgu akan tunjuk dengan lebih lanjut, ataupun tak pun minggu depan ke cikgu tunjukkan video-video ke yang berkaitan dengan eksperimen untuk ammeter dan juga voltmeter ni. Okey. Untuk kali ni cikgu hanya ajar dahulu ammeter ni adalah untuk measure current, voltmeter ni untuk measure voltage. Okey. So kalau untuk ammeter dahulu nak measure current, nak measure current, ada satu lagi yang lebih kurang macam ammeter, iaitu yang digunakan dekat bahagian dalam eksperimen Van de Graaff generator ni, iaitu galvanometer. Galvanometer. Dia lebih kurang sama saja macam ammeter. Cumanya dia punya dalam dia punya meter tersebut dia tulis G lah kat sini. Kat sini V kan, ni voltmeter V. Kalau ammeter dekat bahagian sini dia akan tulis apa? A lah. A. Kalau galvanometer tulis kat sini apa dah? G. Okay, galvanometer. Galvanometer. Okey. So apa beza antara galvanometer dengan ammeter? Just kamu faham yang ini sahaja. Sekejap. Galvanometer ini to detect current. Tolong bezakan dengan dia current juga. Ammeter ni pun current juga. Arus. Ni arus, ni arus. Semuanya bezanya adalah galvanometer ni nak detect saja. Dia nampak ada deflect, nampak ada dia macam dia punya jarum tersebut dia bergerak. Okey, maksudnya akan ada current lah, ada arus. Kita tak baca pun berapa bacaan dia. Tapi kalau ammeter ni dia deflect, kamu akan ambil bacaan dia. Maksudnya 1 ampere ke, 2 ampere ke, 3 ampere ke. Tapi kalau galvanometer ni kita hanya nak tahu bahawa ada current yang mengalir ataupun tidak. Itu sahaja. So, contohnya macam dalam gambar ni, daripada dom ni elektron akan mengalir. Elektron tersebut adalah current tersebut lah. Okey. Ataupun negative charge yang akan mengalir. Negative charge tersebut adalah current lah. Okey, arus lah. So, negative charge yang mengalir, galvanometer tersebut akan deflect. Dia akan terarah. Okey. So, itu beza antara ammeter dengan galvanometer. Faham ke tak? Beza antara ammeter dengan galvanometer. Faham. Boleh Okey. Ammeter dengan galvanometer.
Okay, so itu beza dia. Kalau tahun lepas kamu pernah guna ammeter, kamu buat eksperimen apa guna ammeter? Eksperimen Ambil bacaan. ambil bacaan. Oh, okey. Masa ni masa kas permulaan dulu yang kita buat apa? Okay. Handling apparatus tu. So kita ada Betul. guna ammeter sebenarnya. Okey. Ya betul. So ambil bacaan dari segi dia punya arus yang mengalir. Okay. So itu adalah yang kita gunakan ammeter. Jarang kita gunakan galvanometer. So tapi dalam soalan kalau tanya apakah beza antara ammeter dan galvanometer, ini beza dia. Kalau ammeter kita akan dapat nilai sebab kita measure. Okay, measure current tersebut. Tapi kalau galvanometer ini kita hanya nak tahu bahawa current tersebut ada ataupun tidak ada. Bila dia deflect saja, okey ada. Itu sahaja. Okey, right? Baik, seterusnya. Cikgu. Okay, seterusnya. Cikgu. Ya. Ada nak tanya ke? Beza current dengan voltage. Apa beza current dengan voltage? Dalam kamu punya ni, okey, nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut beza current dengan voltage. Okey? Belum lagi. Boleh? Sabar sekejap nanti cikgu akan terangkan tentang beza current dan juga voltage. Okey. Seterusnya, the deflection of galvanometer pointer indicate the flow of electric current. Ini yang cikgu cakap tadi tu. Bila galvanometer dia deflect. Okay, jarum tersebut dia ada terpesong. Okay, dia menunjukkan flow untuk electric current. Maksudnya current tersebut kita tahu dia flow lah. Kalau dekat dalam gambar ni, galvanometer tu akan deflect ke kanan ke kiri? Respon? Dalam gambar ni, galvanometer akan deflect ke kanan ke kiri? Respon? Kanan. Ya, ke kanan. Sebab kamu tahu bahawa elektron tersebut akan mengalir negative charge akan mengalir daripada dome pergi ke earth. So bila dia lalu galvanometer dia akan deflect ke kanan. Jarum dia akan menunjukkan ke kanan. Okey. Baik, seterusnya. Sabar yang tanya beza antara voltage dengan current tu. Sekejap lagi cikgu terangkan. Okay, they measure the quantity of electricity. The flow of current can be measured using ammeter. We have learned in Form 1 the SI unit of the electric current is ampere. Form 1 dulu dah pernah belajar dah waktu kas dulu Okay. So kalau kita gunakan ammeter, tadi cikgu cakap ammeter nak cari apa? Tolong respon. Current. Okay, to measure current. Current unitnya adalah apa? Ampere. Bukan ampere. Ampere tu benda. Ampere sebut betul. Ampere. Okay. Dia punya unitnya adalah A. A besar. Contohnya kalau dia minta kamu statekan nilai untuk current. Current simbolnya adalah I. Nanti pening lagi kamu. I ni apa benda pula. Current simbolnya adalah I. Nanti kita akan pergi lebih lanjut dalam circuit ni. Okay. Current simbolnya adalah I. Current is equal to, katakanlah 20 nilai dia. 20 bukan ampere, ampere. 20 A. Bila kamu nampak huruf A ni saja kamu tahu. A itu stand for ampere. Dan A ni adalah unit bagi current. Okay. So nilainya adalah 20 ampere contohnya. Okay. Okay, seterusnya, the voltage is the potential difference between 2 points that can be measured in the volt by using a voltmeter. Okay, kalau untuk voltmeter pula yang bahagian dalam gambar ni voltmeter Voltmeter adalah untuk kita measure apa tadi you cakap? Respon? Voltage. Okay, voltan. Dalam bahasa Melayu voltan, dalam bahasa Inggeris voltage. Okay, so dia punya unit untuk kita measurekan adalah volt ni. Okay, by using voltmeter. Contohnya, kalau kamu tengok electrical appliance semua, kamu gunakan apa dia ni, iron contohnya.
kamu gunakan pengering rambut. Cuba kamu tengok dekat bahagian soket tu, dekat bahagian plug tu, okey, soket 3 pin tu, 3 pin plug tu, dekat bahagian tepi tu dia ada tulis dia ada gunakan power berapa. Okey, power dalam unit watt, dia ada guna voltage berapa. So voltage unitnya adalah apa? Voltage unitnya adalah apa? Volt. Hello? Volt. Okey, V katakanlah dekat electrical appliance kamu dia menggunakan 30 watt contohnya. Voltagenya dia menggunakan 100 volt. Okey. So kalau kamu tengok ada 100 V ni, dia stand for voltage, voltan. Okey. So kalau nak measure untuk volt, kita akan gunakan voltmeter. Satu lagi yang kita dah belajar tadi, current. Katakanlah currentnya adalah 20 A. Okay. So kalau kamu nampak A saja, ampere saja, so itu adalah untuk current. Ni simbol untuk current, ni simbol untuk voltage, ni simbol untuk power. Okay. Power, voltage, current. Ni unit dia masing-masing. Power kita dah belajar kan sebelum ni kan? Watt. Responnya? Ke belum? Tak pernah dengar watt? Belum kan? Belum. Belum kan? Okay, tak apa. Power ni abaikan dulu Abaikan dulu. Okay. So tapi yang cikgu nak bagi tahu, kalau kamu tengok dekat bahagian selalunya electrical appliance lah. Apa-apa yang kamu beli peralatan-peralatan elektrik, dia mesti akan mentionkan power dan juga voltage selalunya. Okay. Current tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay. So kalau kamu nampak ada simbol V, maksudnya itu adalah berkaitan dengan unit Voltage. V, voltage. Kalau ada A, dia berkaitan dengan Current. current. Okay. A current, V voltage. Okay. Baik, seterusnya. Ya. Okay. To measure the current and voltage by using a suitable measuring apparatus. So, supposedly kita akan, kalau kamu dapat buat eksperimen ni lagi ni, tak apalah, next class nanti cikgu akan tunjukkan. Cikgu tak sempat pula cari video-video yang berkaitan dengan penggunaan ammeter dengan voltmeter ni. Okay, next class nanti cikgu akan tunjukkan video-video tersebut. Harapnya kamu faham lah. Cikgu akan try cari Untuk hari ni kita akan belajar sahaja dahulu. Okay. Sekejap. Okay. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Dalam RBT, dah belajar belum tentang series dengan parallel circuit? Litar sesiri, litar selari. Respon? Tak pernah belajar, tapi dulu kat sekolah rendah pernah belajar time science. Sekolah rendah lu pernah belajar. Okey, sekolah rendah lu pernah belajar time science Okey, pernah belajar. Kalau ya, pernah belajar So cikgu nak tanya sikit, simbol-simbol ni kamu faham? Ni, kalau simbol Yang ni. X tu je, lampu. Yang X tu je lampu. Yang ni, dry cell ni, dah tengok tak? Pernah. Dry cell pernah, switch pernah, yang lain tak pernah. Okay, dry cell pernah, switch pernah, lampu bulb pun pernah. Yang ammeter, voltmeter ni tak pernah Tak pernah. Tak pernah. Okay. Baik, so tak apa. Yang 3 benda ni kamu dah pernah tengok. Okey, tak apa. Senang kerja cikgu. Okey, sabar Kita buat lukis-lukis kejap dulu. Sekejap, sabar. Nak bagi kamu faham apa beza antara current dan juga voltage. Okey, ada kawan kamu tanya tadi kan? Beza current dan juga voltage. So, cikgu akan lukis berkaitan dengan simbol mengikut pada gambar macam tadi lah. Okay, diagram saja. Cikgu tak lukis satu-satu yang secara apa dia ni, asalnya cikgu akan lukis dalam bentuk diagram. Okay. So ini adalah bulb. Contohnya bulb. Wire. Kita pasangkan wire. Okay, pasangkan wire. Lepas tu kita pasangkan bateri. Okay. Sekarang ni bateri, ini adalah bulb. Okay, ini adalah wire.
Sekarang ni cikgu nak tanya. Berapa banyak bateri yang cikgu pasang kat sini? Respa? 2. Dua. Okey, Dua. 2 bateri. Maksudnya kamu faham lah tentang diagram bateri ni. Maksudnya panjang pendek ni mewakili satu bateri, panjang pendek ni mewakili satu lagi bateri. So ada 2 bateri. Panjang ni adalah apa? Pendek ni adalah apa? Respon? Panjang pula. positif. Panjang Ah. adalah Positif. tak pasti. Siapa tahu? Positif. Positif. Okey. Panjang adalah positif. Pendek adalah Negatif. Negatif. Okey, good. Hmm. Panjang adalah positif, pendek adalah negatif. Okey. So kamu faham lah. So ini adalah 1 liter. Okay, 1 liter sekarang ni. Okey. Sekarang ni cikgu akan masuk untuk kejap. Ammeter dengan voltmeter. Okay. Dalam diagram, simbol untuk diagram, ammeter yang mesin tadi kamu tengok tadi tu, yang ada V, lepas tu ada bacaan dia, macam ni lah, macam ni. Lepas tu dia ada dia punya jarum dia. Maksudnya dekat atasnya ada bacaan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jarum ni dia akan berputar lah daripada belah kiri ke bahagian belah kanan. Okey, menunjukkan bacaan. So voltmeter Voltmeter ni kalau dalam diagram kita akan lukis macam ni saja. A bulat, V bulat. Okey, ini menunjukkan ini adalah voltmeter, ini adalah ammeter. Okey, cukup setakat tu. Okey, cara pemasangan dia untuk bahagian ke bahagian dalam circuit. Okey, ammeter perlu dipasang secara siri. Series dengan parallel kamu pernah belajar waktu sekolah rendah dulu. Resma? Betul tak? Ya cikgu. Ya, kamu pernah belajar kan? Betul kan? Sekolah rendah dulu. Okey. So kita recall saja balik dan juga siapa yang blur-blur dulu waktu belajar dulu, okey, ini waktunya kamu perlu mahir lah. Perlu tahu Okey, kejap. Okey, padam ni dulu. Okey, cara pemasangan untuk ammeter adalah dia perlu dipasang secara series. Okey, ni cara pemasangan secara series. Okey, series ni macam mana? Dia secara terus. Ni. Okey, tak apa, cikgu pasang macam ni dulu. Okey, cikgu buat satu lagi. Diagram yang sama. Okey, untuk voltmeter dia perlu dipasang secara parallel. Macam mana cara nak pasang parallel? Selalunya kita akan pasang sama ada dekat bahagian bulb ataupun dekat bahagian apa dia ni dry cell. Okey, katakanlah cikgu pasang voltmeter ni dekat bahagian dry cell So dia mesti dipasang secara parallel. Cara pasang parallel macam mana? Macam ini. Okey. Kalau ni series, cara pemasangan untuk ammeter series, di mana bila kita connect saja. Okey, cikgu nak tanya. Kalau kita pasang circuit ini, elektrik akan mengalir, so bulb akan menyala. So elektrik dia akan menyalin daripada positif ke negatif positif. Kamu dah belajar belum? Elektrik current akan mengalir daripada mana ke bahagian mana? Respon? Ke tak tahu? Negatif ke positif? Negatif ke positif? Okey, maksudnya tak tahu lagi tu. Negatif ke negatif. Current akan mengalir daripada positif, ni positif, pergi ke bahagian negatif. Maksudnya dia akan bergerak ke bahagian sini. Okey, boleh. Current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okey. So, ammeter ni tadi kita dah belajar ammeter function dia untuk apa? Ammeter Untuk kira current. measure current. Ampere. Measure current. Current tu adalah charge apa? Respon? Current tu charge apa? Positif. Positif. Tadi dome. Negatif. Tadi dome, lepas tu ada Negatif. wire, ada galvanometer. Kan galvanometer ni kan nak detect current juga kan. So charge yang mengalir ke bahagian galvanometer ni charge apa? Jadi elektron.
Negatif. Elektron tu negatif lah. Okay. So current ni sebenarnya yang kamu pasang elektrik yang mengalir tersebut, dia adalah pergerakan untuk negative charge. Okay. Current tu adalah negative charge. So yang mengalir ni negative charge. Dia akan mengalir daripada positif terminal pergi ke bahagian negatif terminal. Okay. Boleh? So current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okay. So ampere ni ammeter ni dia nak measure current. Maksudnya nak measure untuk elektron yang mengalir dalam bahagian circuit ni. So itu function untuk ammeter ataupun perkara yang akan measure untuk current. Okay. Ammeter nak detect flow untuk elektron tersebut di dalam circuit. Boleh faham tak untuk bahagian ammeter ni? Ammeter dulu. Faham ke tak? Faham. Okey tak? Okey tak? Ammeter ingat dia nak measure current. So ada current yang mengalir dekat bahagian dalam circuit ni. So dia mestilah akan measure current tersebut, flow untuk elektron yang mengalir dekat bahagian dalam circuit. Okey. Bila elektron tersebut mengalir pergi ke bahagian bulb ni, bulb akan menyala lah. Okey, dia akan terus mengalir ke bahagian negatif. Terus berterusan. Okey, habis untuk bahagian ammeter. Sekarang kita pergi kepada bahagian Ya. Tanya, maksudnya kan elektron je yang mengalir kan? Maksudnya positif charge lah yang mengalir dekat ammeter. Positif charge dah yang mengalir. Ni adalah ni terminal, okey, yang mengalir dekat bahagian dalam wire ini hanyalah negative charge saja. Dan negative charge tersebut dia mengalir daripada positif terminal pergi ke bahagian negatif terminal. Faham? Maksudnya negative charge lah yang mengalir dekat dalam. Ya, negative charge yang mengalir. Kan kita dah belajar sebelum ni, elektrostatik ada dua charge, positif dan negatif. Yang mana satu yang mengalir? Negatif. Negatif saja yang akan bergerak. Boleh tak? Oh, boleh. Boleh Okay, negatif yang akan bergerak. Okey, habis untuk bahagian itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian voltmeter. Ni nak bezakan antara current dan juga voltage. Okey. Voltmeter ni dipasang secara parallel. Kalau kamu tengok cara pemasangan dia, parallel ni macam mana cikgu nak beritahu kamu cara pemasangan parallel boleh nampak beza tak antara voltmeter dengan bahagian ammeter ni? Kalau kita pasang voltmeter ni macam ini, sekejap. Okay, kalau kamu pasang voltmeter macam ni pasang secara series. Salah Series tu maksudnya dalam satu aliran saja. Tapi kalau dalam voltmeter ni, kalau dalam secara selari ataupun parallel, kita akan pasang secara bertindih-tindih macam ni. Dia kena, kalau kamu buat eksperimen baru boleh nampak. Susah sikit lah kalau tunjuk gambar macam ni je. Bila dah buat nanti barulah kamu nampak dia punya flow dah. Tak apalah. Parallel ni macam ada laluan sendiri lah cikgu kan? Dia parallel ni dia laluan yang lain. Okey. Laluan sendiri yang lebih kurang lah. Macam tu lah. Okey, laluan yang lain. Sebab tu kita pasang macam ni So, kalau untuk pemasangan untuk voltmeter ini, okey. Dia akan mengetahui kejap. Ini dah masuk macam fizik dah ni. Okey, dia sebenarnya untuk ammeter kita nak tahu flow untuk elektron ataupun flow untuk electrical charge, flow untuk negative charge. Voltmeter ni pun sama juga, flow untuk elektron juga. Cumanya flow untuk elektron daripada satu point kepada satu point. Sebab tu dia pasang secara parallel. Maksudnya bila kita pasang macam ni, maksudnya kita nak tahu flow untuk elektron daripada A pergi ke point B. Daripada A ni, point sini ke bahagian sini saja ni. Bahagian part ini saja yang kita nak tahu flow untuk elektron dia. Tapi kalau untuk ammeter, kita nak tahu flow untuk elektron untuk keseluruhan circuit. Tapi kalau voltmeter, kita kena pasang secara parallel. Satu klik dekat bahagian sini, satu klik dekat bahagian sini untuk kita tahu flow untuk elektron untuk dry cell ini sahaja. Daripada point A kepada point B.
Okey, sama juga kalau kamu nak pasang dekat bahagian bulb. Contohnya kat bahagian bulb ni bulb. Kalau kamu nak pasang voltmeter, kena pasang secara series ke kena pasang secara parallel? Nasma? Nak pasang voltmeter ni dekat bahagian bulb, Series. series ke parallel? Parallel. Parallel. Okey. Paralel. Parallel. So dekat bahagian sini kita ambil dekat bahagian atas ni, satu ke bahagian atas ni dia laluan yang lain voltmeter. Ini cara pemasangan yang betul secara parallel. Di mana kita nak tahu flow untuk elektron daripada satu point ke Satu point. satu point yang lain. Kita labelkan dia sebagai contohnya ni C, ni D. So kita nak tahu flow dia daripada bahagian C ke D, itu saja. Part bahagian sini saja. Berbeza dengan emitter, kita nak tahu keseluruhan. Tapi kalau voltmeter kita nak tahu daripada satu part ke satu part. Faham ataupun tidak? Faham. Faham. So kalau emitter, bila kita dah kira untuk dia punya flow untuk elektron dalam keseluruhan circuit, so unit untuk bahagian emitter adalah apa? Ampere. So kita akan dapat contohnya nilai dekat bahagian sini 2A. So nilai untuk current keseluruhan circuit adalah bahagian 2A. Kalau voltage, contohnya voltage dekat bahagian sini, kalau voltmeter kita pasang, kita nak kirakan dia menggunakan unit apa untuk voltmeter? Volt. So katakanlah kamu pakai 2 bateri kat sini. Satu bateri selalunya berapa voltage? Nak tengok kan dekat bateri ada berapa voltage? Baik. Tak pernah tengok. Kat bateri ada berapa? Setiap satu bateri nilai dia berapa voltage? 12. 5. 12. Astagfirullahalazim. 12. 5? Tak pernah tengok dekat bateri berapa. Banyak. Satu bateri kamu guna, selalunya nilai voltage dia berapa? 1.5. Ya, bagus. Red tahu. Tahu kamu 1.5 volt. Bermaksud bahawa 1.5 volt tu adalah nilai untuk bahagian elektron yang mengalir daripada A pergi ke bahagian B. Contohnya. Tapi kalau yang bahagian sini ada pakai 2 bateri, so bermaksud berapa? Satu bateri 1.5. Kalau 2 bateri 3. Tapi kita tak gunakan ampere, kita gunakan voltage. 3 voltage. Untuk satu bahagian daripada bahagian sini ke bahagian sini. Itu secara basically untuk pemahaman kamu. Tapi untuk kamu akan belajar dengan lebih lanjut waktu form 4 dan form 5 nanti, apa yang dengan lebih lanjut berkaitan dengan current dan juga voltage. Ini hanyalah secara basically lah. Kalau ada yang tanya tadi kan, emitter apa beza antara ampere ataupun current dan juga voltage. Okay, itu beza dia. Maksudnya kalau voltage ni daripada satu part ke satu part je. Tapi kalau dekat bahagian current ni untuk selalunya untuk keseluruhan circuit. Okey ke tak? Faham ke tak? Boleh? Faham. Jaga. Oh, kesiannya. Letihnya dia. Okey. Baik. Teruskan lagi. Sekarang pukul berapa dah? 10.40. Tadi pukul 9.45. 11.10. Okey, sekejap. Okey, baik. So to measure the current and voltage by using a suitable measuring apparatus. So measuring current using ammeter, measuring voltage using voltmeter. Okey. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, kamu dah boleh kenal pasti cara pemasangan dia macam mana. Aku zoom in kan kejap. Okey, bayangkan tadi diagram yang cikgu lukis tadi. Okay, sekarang ni bulb, dry cell, nampak wire dia. Okay, ammeter. So, cikgu nak tanya, ammeter ni dipasang secara macam mana dekat bahagian dalam ni? Respon? Series ke parallel? Series. Maksudnya dia dalam satu hala saja macam ni. Satu hala sahaja. Okay.
Emitter, switch, dry cell, bulb. Okay, satu hal series. Okay, kita tengok dekat bahagian ini pula. Okay. So, ada switch, ada dry cell, ada bulb, ada voltmeter. Cuba kamu tengok cara pemasangan voltmeter ni. Kalau yang lain-lain semua dalam satu hala. Kamu tengok ni bateri. Okey. Pergi bulb ni voltmeter ni abaikan dulu Wire untuk voltmeter ni pun abaikan dulu. Kita pergi kepada yang bahagian part-part yang ini sahaja. Okey. Cikgu cantik-cantik sikit. Nampak tu. Okey, ni daripada bahagian sini pergi ke bahagian sini. Okey, ini adalah satu aliran sahaja. Okay, satu aliran. So, voltmeter kita nak pasang dekat bahagian dalam circuit ini. So, voltmeter ini dia attach dekat bahagian mana? Tolong respon. Bulb. Bulb. Tadi Tadi yang cikgu tunjuk contoh tadi bulb. Lepas tu ada wire. Dia pasang dekat bahagian atas ni. Sama juga macam ni. Bulb. Dipasang secara dekat bahagian atas. So, cara pemasangan untuk voltmeter ini adalah cara pemasangan series ataupun parallel. Tolong respon. Parallel. Okay. Di mana bila kita pasang secara parallel macam ni, bermaksud bahawa kita nak measure apa tadi cikgu cakap untuk bahagian voltmeter ini, dia nak measure untuk elektron daripada satu part ke satu part yang lain. satu part yang lain. Maksudnya daripada bahagian, kalau dalam gambar ni, daripada bahagian sini ke bahagian sini Sebab dalam bab tu dia ada keluar dan juga masuk contohnya A, B. So voltmeter tersebut akan dipasang dekat bahagian secara parallel. Okay. Baik. Seterusnya. Okay, the relationship between current, voltage and resistance. Okay, the ability of conductor to limit or resist the flow of electric current is no resistance. Okay, tadi kita dah belajar tentang current, ampere. Kita dah belajar tentang voltage, volt. Okay, satu lagi yang kita belajar adalah berkaitan dengan resistance. Resistance kalau unitnya adalah ohm. Resistance, ini adalah voltage, ini adalah current. Current simbolnya adalah I, unitnya adalah ampere. Voltage simbolnya adalah V, unitnya adalah V juga volt. Resistance simbolnya adalah R, unitnya adalah ohm. Ohm ni yang ini. Sebab apa dia punya unit dia dalam nama ohm? Sebab orang yang jumpanya namanya ohm. Ini bukan om orang Indonesia om. Saya om, saya bukan om bukan orang Indonesia tu. Okay. So dia datang daripada Europe lah. Okay, om So daripada nama orang dia keluarkan sesuatu apa dia ni yang dia dah discover berkaitan dengan electricity, iaitu resistance. Resistor ni dalam bahasa Melayu adalah rintangan. Okey. Resistor adalah rintangan. Bermaksud bahawa dalam circuit dalam litar akan ada, kita namakan sebagai rintangan. Okey. Benda yang menghalang daripada resistor ni apa function dia? Dia menghalang elektron to flow. Okay. Menghalang daripada electric charge tersebut ataupun negative charge tersebut untuk dia mengalir. Sebab tu kita panggil dia sebagai rintangan. Okay. Sebab tu kita panggil dia sebagai rintangan. So, dekat bahagian dalam circuit, tiga benda ini adalah penting. Current,
conteng. Current, voltage dan juga resistance. Dan resistance ni adalah apa? Rintangan. Rintangan tu adalah apa? Dia menghalang daripada elektron tersebut daripada flow. Bermaksud bahawa katakanlah dekat bahagian apa dia ni, current daripada luar rumah kamu contohnya, okay, daripada power station nak masuk ke bahagian dalam rumah, so dia perlukan kepada rintangan untuk memastikan bahawa current tersebut tidak terlalu overflow masuk ke bahagian dalam rumah contohnya. Okay, so itu perlunya kepada perintang atau perintangan untuk memastikan bahawa nilai current tersebut akan dapat dikurangkan. Okay, so dalam elektrik yang kita akan belajar 3 benda: current, voltage dan juga resistance. A field resistor has a resistor that cannot be adjusted, whereas the variable resistor or rheostat has resistor that can be adjusted. Untuk perintang, dia ada 2 jenis, iaitu satu adalah variable resistor. Variable ni adalah berubah-ubah. Bermaksud rintangan tersebut kita boleh ubah-ubah dia. Kita boleh tukar-tukar dia. Maksudnya katakanlah kita nak guna 2 ohm contohnya. Tiba-tiba kita nak guna 3 ohm. Okay, dia berubah-ubah. Tapi ada satu lagi resistor, namanya adalah fixed resistor. Dia tetap. Resistor tersebut tetap, contohnya katakanlah resistor tersebut diperbuat nilainya adalah 5 ohm. So dalam meter tersebut kamu tak boleh tukar langsung, dia hanyalah menggunakan nilai 5 ohm sahaja. Okay. Seterusnya, current, voltage and resistance are 3 electrical quantities that are close related to one another in a circuit. The change in magnitude of one of the electrical quantities will have an effect in the magnitude of the other quantities. Okay. Okay, sekarang ni 10.46. Boleh tak kita rest sekejap dalam 2 minit? Boleh tak? Kamu nak pergi tandas ke apa ke dalam 2 minit, lepas Boleh, tu kita cikgu. sambung balik. Boleh. Boleh, cikgu. Okay. Kita rest sekejap, sekejap lagi Mantap. kita sambung balik. Jangan keluar pula kamu pergi tandas dulu ke apa ke, 2 minit, sekejap lagi kita masuk balik.
Okey, semua ada ke dalam ni? Hello? Ada. Okey, ada boleh kita teruskan sorry. Cikgu ada hal sekejap tadi. Okey, baik. So, 3 benda yang kita dah belajar untuk hari ni berkaitan dengan electricity, iaitu current, voltage, V, dan juga resistance. Okey. Dan unit bagi current adalah ampere, unit bagi voltage adalah volt, unit bagi resistance adalah ohm. Okey, 3 benda ni yang kita dah belajar pada hari ni. Dan ketiga-tiga ni dia relate antara satu sama lain. Nanti kita akan masuk kepada dia punya formula. So kamu akan lebih faham berkaitan dengan relationship antara ketiga-tiga ini. Cuma kamu mesti pening-pening berkaitan dengan rintangan ni. Pernah jumpa perintang tak? Resistor, pernah bukan jumpa lah, kamu tengok electrical science kot ada yang dia gunakan resistor. Ada tak? Tolong respon jap. Sekolah rendah dulu ke ada pernah belajar tentang resistor ke? Tak ada? Enggak. Macam ada warna-warna tu. Benda kecil Macam ada warna-warna. warna-warna, ya betul. Macam ada warna-warna tu. Okey. Macam ada warna-warna kejap. Apa benda yang Haziq cakap tu Contohnya macam ni dia ada dua ni. Dia ada kod-kod warna dia. Contohnya macam warna hijau, warna merah, warna biru contohnya. Tapi kod-kod warna tu nak menunjukkan bahawa resistor ini nilai dia berapa lah. Contohnya 5 ohm untuk resistor yang ni. Kod ada warna-warna yang lain. So dia ada kod-kod yang tertentu lah. Cuma kalau yang berkaitan dengan warna-warna ni dia adalah fix ke ataupun dia berubah-ubah? Respon? Fix. Dia fix. Maksudnya bila kita dah buat coding ni warna, maksudnya dia fix lah. Yang ini hanyalah digunakan untuk 5 ohm sahaja. Okay, dia adalah fixed resistor, perintang yang tetap. Okay, yang berubah-ubah ni kalau kamu gunakan rheostat. Rheostat tu apa? Lagi dah pening. Rheostat tu nanti kita akan cikgu tunjuk waktu eksperimen nanti bila doa-doa lah masuk sekolah cepat sikit. Supaya kita dapat gunakan apparatus-apparatus yang ada di dalam makmal. Okey, baik. So eksperimen ini berkaitan apa ni? To study the effect of the change in resistance and voltage on electric current. Okey, tak dapat buat. Okey, sabar. Kita tengok dia punya ni saja. Okey. Okay. Experiment 7.1 show the amount of current flowing through the circuit decrease as the resistance increase. Okay, kalau dalam eksperimen yang sepatutnya kita akan buat, okay, bila kita naikkan conteng sikit. Okay, eksperimen yang patutnya buat. Current flowing decrease as the resistance increase. Maksudnya tentang current I, apabila I decrease, dia akan menyebabkan resistor tersebut increase. Okay, rintangan bila makin bertambah, nilai untuk arus makin berkurangan. Betul lah macam yang cikgu terangkan tadi tu, rintangan ini adalah function dia untuk kita, rintangan tadi cikgu cakap. Dia kita nak menghalang apa tadi? Flow untuk flow untuk current. Flow untuk current ni betul. Flow untuk elektron. Maksudnya kalau elektron tersebut bergerak, ada benda yang menghalang dia. Benda yang menghalang tu lah yang kita panggil sebagai perintang ataupun resistor. Okey. So kalau penghalang tu banyak, current tu boleh lalu tak? Rasmah? Kalau ada benda yang menghalang banyak? Tak bisa. Tak bisa lalu. Okey. So sebab itulah nilai current tersebut akan berkurangan. Nilai current berkurangan apabila nilai rintangan makin bertambah. Itu dalam bentuk ayat yang ada kata. Okey.
Besides, we can also observe when the higher voltage flow through the current, the amount of current flowing through the circuit is also increased. Okay. Bila voltage meningkat, dia akan menyebabkan current juga meningkat. Okay. Bila voltage meningkat, current pun meningkat. Okay. Macam cikgu cakap tadi lah, kalau voltage ni adalah flow untuk current daripada flow untuk elektron daripada satu bahagian ke satu bahagian. Kalau untuk current, I adalah current untuk flow elektron yang flow untuk keseluruhan circuit. So bila bahagian satu part ke satu part ini dia meningkat, current untuk flow untuk keseluruhan circuit juga dia akan meningkat. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. High voltage dia akan meningkatkan, current tersebut juga akan meningkat. Okay, so daripada relationship ini kita akan dapat satu formula yang kita panggil sebagai Ohm's Law. Okay, Ohm's ni datang daripada mana? Respon? Nama orang. Okay, so Ohm's ni dia mengeluarkan satu hukum. Namanya Ohm's Law. Okay, kalau Haziq dia dapat discover semua benda ni, kita akan namakan sebagai apa? Kalau Haziq's Law. Haziq's Law. Okay, cumanya yang jumpa ni Ohm's. So Ohm's lah yang claim nama dia Ohm's Law. Okay, Ohm's Law dia menyatakan relationship di antara I ni, R dan juga di antara voltage. So formula yang terhasil adalah yang ini, dan formula ini sangat-sangatlah penting dalam electricity. Kamu akan bawa formula ni sampailah kamu pergi ke universiti, sampai kamu alat pekerjaan, kalau ada kena-mengena dengan bahagian electricity ni, kita akan gunakan juga. Okay? So formulanya adalah V is equal to IR. Tolong ingat V ni stand for apa? Respon? Voltage. Okay, voltage I stand for apa? Ampere. Current. Okay, ampere tu current lah. Okay, R tu stand for apa? Resistance. Okay. Okay, voltage, current, resistance. So formula dia adalah macam ini. Okay, baik. Ya. Clearkan dulu. Ohm's law state that electrical conductor that flow through a conductor is directly proportional to the voltage across two ends of the conductor, provided the temperature and the resolution remains unchanged. Okay, so kejap. Ni dah masuk dekat dalam ni ke? Okay, untuk formula ni dulu katakanlah kita buat eksperimen, katakanlah voltage okay, voltage tersebut kita fixkan, katakanlah kita gunakan 50 volt. Kita gunakan 50 volt Lepas tu kita ubah dia punya current. Katakanlah current yang pertama kita gunakan 5 ampere. Current yang kedua kita gunakan 3 ampere. Okey, kita gunakan dua yang berubah-ubah je dulu Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu menggunakan formula V is equal to IR, carikan R dia apabila kita gunakan current yang pertama dahulu. So, bila kita susun balik R dia is equal to, bila susun balik R jadikan subjek, R is equal to apa? IV. V over I. Ini matematik je. V over I. Ya, betul. Nak cari R Okay. So, tolong masukkan V ni adalah 50. I ni adalah 5. So, dapat berapa? 10. 10. 10. Unit. 10 ohm. Okay. Ni satu. Kalau kita gunakan yang first ni dulu. Current yang first. Okay. Kita gunakan current yang kedua pula. R is equal to, terus masukkan V. Dia 50 volt. Ni yang kedua
Current yang kedua adalah 3 ampere. Tolong tekan kalkulator, dapat berapa? 16.67. Okey, 16.67. So sekarang ni cikgu nak kamu discover antara resistor yang ini dengan resistor yang ini, mana resistor yang lebih tinggi? Ya. Kita gunakan resistor 1, 16 tu. resistor 2. Okey, yang mana satu? Resistor 1 ke resistor 2? Resistor yang kedua. Okey, Yang resistor dua. 2 tinggi. Bila resistor 2 tinggi, current yang untuk resistor kedua ni, current yang kedua yang kita gunakan, current dia rendah ke tinggi nak dibandingkan dengan current yang pertama? Rendah. Rendah. Okey, so bermaksud bahawa current apabila dia rendah, dia akan menyebabkan resistor akan makin Makin tinggi. bertambah. Bagus. Kalau yang ini, current dia tinggi kan? Current tinggi akan menyebabkan resistor Rendah. rendah. Okey. So itu dapat proofkan dah bahawa yang ini resistor dengan current dia inversely proportional ataupun dia berkadar songsang. Bermaksud kalau satu bertambah, satu kurang. Songsang lah. Satu tambah, satu kurang. Okey. Kamu dalam matematik kamu dah belajar ke? Sekejap. Kalau kita susun je ni, katakanlah R is equal to V over I. Ni cikgu susun balik daripada formula ni. R ni cikgu jadikan sebagai subjek. So I ni bawa ke bawah lah. Dia akan jadi V over I. Bila tak sama level, R dengan I ni, dia tak sama level lah. I ni kat bawah, R ni kat atas. So bila R ni increase, apa jadi kepada I ni? Respon? Decrease. Decrease. Bagus. Sekarang cikgu nak tanya, kalau sama level, R ni increase, apa jadi kepada V? Respon? Increase. Increase. Ya, betul. Increase. Okay. So, dapatlah kamu tahu bahawa bila resistor tu kita makin tambahkan dia, dia akan menyebabkan voltage juga bertambah. Tapi dalam masa yang sama, current akan makin berkurang. Sebab bila dalam Ohm's Law, kamu tahu formulanya adalah V is equal to IR. Bila susun balik, dalam matematik saja kamu tahu relationship antara kesemua ini. Okay. Sekarang ni cikgu nak tanya ni, Pak. V is equal to IR. Kalau V ni increase, apa jadi kepada R? Respon? V increase, apa jadi kepada resistor? Level sama tak? Sama. Sama. Okey, R akan jadi apa? R akan jadi? Increase juga. Ya, bertambah. Kalau V ni increase, apa jadi kepada I? Bertambah ke berkurang? Hello? Level sama. Kalau level sama, I ni akan jadi apa? Bertambah. Bertambah. Okey, kalau level sama, dia akan bertambah. Kalau level yang berbeza, maksudnya satu bertambah, satu kurang. Dia akan jadi songsang antara satu sama lain. Okey. Okey. Sekejap. Kalau kamu dah faham itu, tak payah buat eksperimen pun, kamu dah dapat tahu dah berkaitan dengan Okey. Katakanlah kalau yang ini V is equal to IR. Cikgu tulis dulu V is equal to IR. Okey. Sekarang ni number of bright cell kita gunakan kat bahagian sini 1, 2, 3, 4. Maksudnya kita gunakan bateri dia 1, bateri dia 2, bateri dia 3, bateri dia 4. Satu nilai dia berapa voltage? Sebelum ni kita dah pernah bincang tadi. Satu dry cell sama 1.5. 1.5. 1.5 volt. 1.5. Okey, kalau 2? Kalau 2 bateri? 3.03 lah. Kalau 3 bateri? 4.5 volt. 4.5. Kalau 4 bateri? 6.0 volt. 6 volt. Okay. So reading of voltmeter dah dapat dah. 1.5, 3, 4.5, 6. 6 volt. Okay. So
Seterusnya kita pergi kepada reading of ammeter. Okey, katakanlah kalau kamu tak calculate sekalipun, kamu fikir logik saja, tak calculate sekalipun, kalau voltage dia, kita guna satu bateri. Katakanlah dia punya ammeter dia 3 ampere. Contoh, kalau kamu dah calculate, untuk satu bateri dapat 3 ampere. Cikgu nak tanya, kalau dua bateri, kalau kita buat rumusan V is equal to IR, kalau kita tingkatkan lagi voltage dia makin bertambah 3. Ini kan makin bertambah kan voltage dia. Apa jadi kepada current ammeter? Tolong respon. Makin bertambah ke makin berkurang nilai dia? Bila kita kaitkan dengan formula ni. Makin? Bertambah. Bertambah. Katakanlah kalau kat sini 3, katakanlah ni 4 ampere contohnya, 5 ampere, 6 ampere. Sebab dia berkaitan dengan formula V is equal to IR. Kalau V ni increase, I juga akan increase. Resistor akan jadi macam mana? Bertambah juga. Okay. So macam ni lah dia punya ni. Cumanya nilai-nilai yang cikgu bagi ni tak betul lah nilai untuk ammeter ni. Suppose kalau kamu buat eksperimen sebenar, kamu tahu dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan berapakah nilai dia. Cumanya dari segi bila kita tambahkan resial tu, dari segi current akan bertambah ataupun tidak. So kamu dah tahu dah dari segi formula untuk Ohm's law tersebut. Okay. 7.1 je, baru habis 7.1. So 7.2 berkaitan dengan series circuit dan juga parallel circuit. Sekarang ni dah 11:06. So tak apalah, nanti kita akan sambung lagi untuk subtopik 7.2 kelas yang seterusnya minggu hadapan. Okay, setakat yang kita dah belajar ni, faham ataupun tidak? Tolong respon. Okay ke? Faham. Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Ada yang nak tanya ke? Senyap. Kalau nak tanya, senyap. Okay. Tak ada lah tu. Dah nak keluar cepat-cepat kan? Okay, baik. So, kelas kita pada hari ini sampai situ saja. Nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Asyik ke? Terima kasih, Terima kasih, cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu. Okay. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Asyik, cikgu.